So don't try, 'cause you'll end up losing it. Pertama kita nak ucap terima kasih lah dekat saudara Farid sebab sudi untuk menerima jemputan kita. Sama-sama. Ini program ni sebenarnya kita buat secara santai lah. Kita ajak kawan-kawan kita sama-sama menternak untuk kita kongsi pengalaman, cabaran yang dihadapi daripada PKP pertama dulu sampai sekarang. Jadi kita borak secara santai, secara informal. Mungkin ada maklumat-maklumat yang kita bincangkan, yang kita sembang-sembangkan petang ni, mungkin benda tu boleh menjadi manfaat atau boleh jadi rujukan kepada peternak-peternak baru yang mungkin berniat untuk melakukan aktiviti peternakan. Jadi kalau sebelum macam biasalah sebelum kita mulakan, mungkin ramai lagi yang belum tahu secara detail. Dia dengar, ramai dengar ni Farid ni glamour ni dekat Facebook, tapi tak tahu secara terperinci apa yang Farid usahakan dalam kategori ayam kampung, dalam industri ayam kampung ni. Mungkin Farid boleh ceritakan apa yang Farid buat, kapasiti ternakan secara general lah untuk dikongsikan dengan boleh. InsyaAllah boleh. Okay. Assalamualaikum. Selamat petang, petang Sabtu. Nama saya Muhammad Farid bin Bahrum. Saya dari Pusat Penetasan Rezeki Toibah di Tanjung Bidara, Melaka. Saya menternak ayam kampung. Kita buat breeding. Untuk setakat ni kita punya kapasiti lebih kurang seminggu kita boleh buat 800 ekor ke 1000 ekor lah. Untuk keadaan sekarang ni yang dalam situasi pasaran tak menentu, dengan kekuatan membeli, orang ramai membeli tu kurang kan. Jadi kita nak maksimumkan kita punya pengeluaran pun agak terhad lah. Jadi kita ambil pendekatan borak-borak santai macam ni untuk dapatkan lebih banyak pandangan-pandangan, lebih banyak idea daripada peternak lain kan. So sekarang ni kita pun sama-sama tahu negara kita memang dalam krisis ekonomi. Jadi kita nak bincang macam mana kita nak bagi penternak ni mampu survive, and then pembeli tu mampu beli produk kita. Tu lah kita lebih nak bincangkan pasal tu. Tapi yang ada yang maksud Farid jadi tu, kita sembang ni level peternak kecil sederhana lah ya. Kita bukan cerita pasal ladang 100,000 ke 200,000. Kita lebih kepada yang sara diri dan mungkin yang jadikan peternakan ayam ni sebagai dia punya pendapatan utama dia. Jadi untuk makluman semua kita live ni Farid, kita live kan dekat Facebook juga tau. Jadi kalau ada kawan-kawan, follower Sumber Unggas atau fans Farid ni ada apa-apa nak tanya, boleh komen dekat Facebook. InsyaAllah Sumber Unggas, saya wakil Sumber Unggas ataupun Farid, saudara Farid dari Rezeki Toibah Enterprise, kita boleh jawab direct soalan-soalan atau pertanyaan-pertanyaan yang follower akan tanyakan lah. Jadi kalau macam Sumber Unggas lah waktu PKP bulan Mac 2020 dulu, bila kena je PKP, panik. Customer cancel order. Tak boleh nak datang ke reban ataupun ke kedai untuk ambil order anak ayam. Kilang-kilang pun panik. Ada yang kilang terpaksa ditutup. Waktu tu tak lama lepas tu kilang dibuka. Lepas kilang dibuka, lori pula masalah. Tak boleh ambil barang dedak dekat kilang. Jadi waktu tu macam terkejut lah industri peternakan ni. Kat Sumber Unggas waktu tu, order kita waktu tu beribu-ribu ekor anak ayam,
dibatalkan secara mengejut dan kita pun tak boleh salahkan customer waktu tu. Jadi Sumber Unggas waktu tu terpaksa simpan anak ayam ni dekat dalam reban sampai satu level reban Sumber Unggas penuh. Jadi macam mana pengalaman rezeki Toibah waktu PKP pertama dulu? Okey, kita pun alami benda yang sama juga. Masa tu pengeluaran kita memang tengah peak lah. Memang tengah kemuncak. Jadi masa diumumkan total lockdown tu, saya ingat lagi tarikh dia 18 hari bulan 3. Memang kita tak ada idea tau mula-mula. Okay, lepas tu kita bincang balik dengan kita punya staff. Okay, kita kira balik stok yang akan menetas, yang tengah ada. Jadi customer pun cancel. Ada yang immediately yang dapat masa tu ada satu customer ni, dia berbalik daripada Itali. Dia pun kena quarantine. Jadi memang sampai anak ayam kat geban tak muat. Jadi saya ambil pendekatan setelah kita bincang-bincang, kalau kita nak bunuh anak ayam tu agak sayang lah. Kejam lah. Kejam. Sebab apa, dalam masa yang sama kalau kita simpan, dia akan jadi bebanan kepada kita tau. Betul. Kapasiti kita kan. Jadi saya ambil pendekatan, kita bincang customer yang mana tempat dia ready, and then kita bagi dululah anak ayam tu. Kita buat sistem macam sistem lebih kurang integrator lah. Lepas habis dia jual ayam besar tu, dia ambil, dia besarkan, and then baru dia bayar duit. Kita buat macam tu lah. Hampir semua lah yang dapat. Tapi dari segi production macam ni, sebab Sumber Unggas waktu tu sampai terpaksa, sebab waktu tu dah lepas 2 minggu reban dah penuh dah. Sebab waktu tu kita keluarkan ayam, saya ingat lebih kurang dekat 1,000 ekor seminggu. Kemudian reban dah nak penuh. Jadi sampai satu level kita terpaksa jual telur yang sepatutnya untuk ditetas ni, kita jual untuk orang makan. Satu inkubator kita off kan. Adakah benda ni berlaku juga dekat? Sama. Kita pun sampai kita reducekan kita punya induk kan. Kalau sebelum ni kita ada induk dalam 700-800 ekor, bermakna kita boleh dapat collect telur, kita ambil 50% lah daripada population dia. Kita terpaksa reducekan separuh. Kita akan kira analisa margin kasar, keuntungan kita berapa. Lepas tak overhead kita, janji kita ada gaji sikit lepas kan, untuk kita beli kita punya keperluan. Okay, cukup, janji boleh survive. Kita ambil pendekatan macam tu lah. Jadi itu yang mana induk tu kita jual daging, yang mana telur tu kita stopkan dulu. Hampir sebulan jugalah Cik Anas kita stop kan. Makna sampai inkubator kita shutdown semua. Semua Semua macam tu. Habis induk dah dijual? Separuh lah. Kita jual pedaging lah. Kita terpaksa jual semelih, frozen kan. Ada orang nak, kita jalan COD. Terpaksa juga buat macam tu. Kita restructure balik planning kita apa semua untuk survive. Lepas tu bila masa tu dah nak raya, saya ingat saya lah, kita jual time tu dah nak raya, baru kita boleh start balik operation kita sikit. Demand okay, naik balik, tapi still tak dapat macam dulu lah sebelum PKP ni. Lepas tu dia dah lepas PKP 1, dia dah masuk fasa pemulihan, dah boleh jual balik. Ada apa yang rezeki Toibah buat? Ada tambah induk baru ke? Atau macam mana? Masa PKP pertama tu, saya terpaksa juga simpan anak ayam untuk jadikan pelapis tau. Sebab apa, kita nak jual dia dah besar. Dia dah 3 minggu, sebulan. Jadi bila kita nak jual, dia punya transportation dia pun
agak susah juga untuk pengangkutan dia. Bila umur dah sebulan ni sangat susah lah bagi saya. Dia dah tak boleh masuk kotak, and then dia kena bawa bakul. Jadi tak semua ada bakul, ada macam tu lah. Pergerakan tu terbatas lah. Jadi kita simpan ayam tu untuk jadikan dia pelapis. Tu lah. Bila dia start bertelur, saya ingat anak ayam tu bulan 3 punya. Dia start telur dalam bulan 9, bulan 10. Masa tu PKP dah habis lah. Masa tu PKP waktu pemulihan tak silap saya. Betul, bulan 9, bulan 10 lebih kurang. Waktu tu order anak ayam meningkat. Tapi jadi, tak sama macam yang sebelum PKP. Sebelum PKP. Jadi sekarang dah masuk, kita tak tahu dah PKP 3 ke ataupun sekarang ni dah nampak baru fasa pemulihan apa semua kan. Sekarang ni dah sama balik macam PKP 1 dulu. Permintaan tapi jatuh mendadak. Kalau Sumber Unggas lah, kat Sumber Unggas sekarang permintaan jatuh. Waktu puasa dulu macam biasalah, waktu biasa yang kepastinya permintaan anak ayam kampung waktu bulan puasa akan menurun sikit lah, mungkin sebab orang betul. Kedua reban customer sebab simpan stok ayam untuk raya. Jadi lepas raya kita harapkan jualan anak ayam akan pick up. Tapi elok je nak raya 1 hari 2 hari sebelum nak raya diumumkan PKP penuh. 1 Jun PKP penuh satu Malaysia dia, itu membantutkan lagi jualan anak ayam, anak unggas. Jadi apa yang Farid rasa, apa perbezaan PKP yang ketiga ni, penurunan jualan tadi, permintaan tadi berbanding dengan cabaran yang berlaku waktu PKP yang pertama? Ada apa perbezaan yang Farid boleh kongsikan? Okey, apa yang saya tengok lah masa PKP pertama, kuasa membeli tu untuk kita jualan ayam ready to eat lah, ayam segar untuk daging lah. Untuk ayam kampung pedaging memang okey lah. Mungkin masa tu kuasa membeli rakyat kita masih kuat lagi, ekonomi pun okey lagi, orang ada duit lagi. Tapi beza dengan PKP yang sekarang ni, orang nak membeli, kuasa membeli tu dah sangat kurang. Itu memang bermakna kita sebagai breeder, kita mengharapkan peternak kita membeli anak ayam dekat kita. Tapi dalam masa yang sama, peternak dia menghadapi kesukaran bila end user tu nak membeli tu kurang. Orang dah start tak ada income, and then susah lah, simpanan dah habis. Jadi saya tengok makin lama makin susah lah. Perbezaan dia macam tu lah. Lepas tu masa PKP yang kedua kot, yang pertama yang I lestari tu, kerajaan buat, ramai yang telefon tanya macam mana nak membeli ayam kan. Tapi kita ni pandang ke depan, kita rasa kalau dia baru nak bermula agak susah. Kita banyak suggestkan dia untuk jadi trader je. Bermakna dia ambil dekat peternak ni yang dah siap proses, dia jual. Maknanya dia tak payah nak buat reban, dia tak payah nak membela kan. Jadi dia cuma cari market untuk jual kepada end user. Saya banyak suggest lebih macam tu lah. Jadi selepas apa yang Farid kongsikan tadi, cabaran yang berlaku dekat PKP pertama, kemudian pengalaman PKP ketiga, perbezaan dia. Jadi poin yang penting sekarang ni, part yang penting, saya rasa ramai viewer yang nak tahu macam mana kaedah ataupun apa langkah-langkah
yang rezeki Toyibah buat selain yang tadi kita yang diceritakan tadi, mungkin saya cakap itu short term punya langkah-langkah lah, jual induk, kurangkan induk, kemudian jual telur. Tapi kita pun tak tahu PKP ni, keadaan COVID ni akan berlaku sampai bila. Jadi apa langkah-langkah tambahan yang rezeki Toyibah ambil untuk menghadapi masalah COVID ni, yang mungkin kita tak tahu, mungkin sampai hujung tahun ke ataupun mungkin sampai tahun depan lagi satu ke. Sebab betul vaksin kita dah mula, dah dekat 20% rakyat Malaysia dah divaksin, tapi kita pula dengar varian-varian baru, Delta varian lah, Alpha, Beta apa semua kan. Jadi betul. Boleh kongsikan apa yang Farid langkah jangka panjang lah, macam mana nak menghadapi situasi kekurangan penjualan anak ayam, kemudian penurunan kuasa membeli rakyat. Okay. Kita dekat sini pun kita buat samalah macam PKP yang pertama. Buat masa ni kita kecilkan kapasiti kita lah, untuk kita tengok balik, balancekan balik antara demand dengan output. Bermaknanya kita target, contoh saya target sekarang ni 800 ekor saja untuk satu minggu. Jadi kita baca balik kita punya order, demand kita agak dapat tak 800 ekor tu atau lebih tak. Tapi buat masa sekarang ni saya ambil pendekatan biarlah demand tu lebih. Maknanya kita tak cukup barang. Bila kita tak cukup barang, kita boleh pass dekat sahabat-sahabat lain, breeder-breeder lain kan, yang boleh collaborate dengan kita. Kalau kita buat macam dulu balik, saya takut nanti kita akan oversupply. Bila oversupply, dia akan membebankan kita. Kita ambil pendekatan macam tu lah, Cik Nas. Bermakna kita kurangkan kapasiti kita sikit. Okay, janji kita boleh lepas, ada gaji, boleh survive business tu. Kita just maintain macam tu lah. Bagi saya untuk situasi sekarang ni, lebih kurang dalam 150 ke 200 okey lagi, masih boleh lagi. Yang orang kata yang agak selamat lah, kita tak nak nanti bila kita produce banyak-banyak, anak ayam tu nak buang kat mana tak tahu kat mana. Itu yang lebih bahaya. 800 ekor akan hasilkan telur lebih kurang 350 biji. Kemudian 350 biji akan ditetaskan jadi berapa pula? Jadi sebulan total anggaran jadi? Okey, daripada 300 kita ambil lah 350 tu. Okey, kalau dia biasanya dalam, kita ambil paling worst sekali lah, kadar penetasan dia 25%. Maknanya 75%. Kan? Lebih kurang lah, lebih kurang 350 kita tolak dengan 25%, dia akan jadi 262 ekor macam tu lah, 260 ekor lah anggaran kasar. 260 ekor sehari. Sehari kita akan kali dengan 30, lebih kurang 7,800 macam tu lah dia punya pengeluaran. Production sekarang masih 7,000. Jadi production sekarang lebih kurang separuh sahaja daripada kapasiti. Betul. Lebih kurang 3,500 ekor sebulan lah. Tapi dalam pengeluaran 3,000 tadi masih boleh mampu menggaji pekerja sepenuh masa, betul? Ya, betul. Jadi ini mungkin fakta yang peternak baru nak tahu ni. Berapa banyak dia nak bela supaya dia boleh jadikan benda ni income utama keluarga dia. Ataupun berapa banyak yang dia kena bela untuk membolehkan dia menggaji satu orang pekerja supaya dia boleh buat fokus kepada aktiviti jualan. Jadi tambahan Farid, kita cerita tadi
penurunan jualan, permintaan daripada pelanggan-pelanggan sebab COVID ni tadi. Bila PKP 3 ni, bila mungkin kitaran perniagaan ni diganggu dalam tempoh masa yang panjang, dia berlaku satu lagi masalah tambahan, kenaikan harga barang. Mungkin betul. transport naik, minyak pun naik, harga jagung, pasaran jagung. Dan benda ni rasanya bukan unik dekat peternakan saja. So, kalau kita tanya kawan-kawan kita yang buat pembinaan, harga besi channel dulu RM20, sekarang dah jadi RM38. Harga aluminium semua naik. Kawan-kawan kita yang beli yang buat air perabot pun sama. Dulu kos meja 300, sekarang dah harga jadi 400. Jadi peningkatan ni 30%. Dan dia tak kecuali dekat dedak makanan ternakan. Naik. Kalau dulu gold coin kita jual RM108 satu guni 50 kilo. Sekarang kita jual RM129. Maksudnya ada peningkatan RM21. RM21 ni lebih kurang hampir-hampir 20%. Jadi peningkatan 20% dalam masa tak sampai setahun ni. Bila kita gantikan dedak ni tadi dengan satu produk yang berbeza, adakah dia akan memberi kesan dekat pengeluaran telur dan kadar penetasan? Sejujurnya dia akan memberilah kesan, sedikit sebanyak akan impact lah. Kalau sebelum ni kita boleh memang target 50%. Sebab apa, kalau kita tengok ayam, kalau kita tengok kita punya ayam, dia punya perjalanan telur dia tu, kitaran telur dia sampai dia takai nanti, dia akan ada waktu yang paling peak tau. Maksudnya umur dia lebih kurang dalam 30 minggu dia akan menghasilkan telur yang sangat peak lah bagi saya, boleh mencapai 70%. Tapi bila kita bagi dia makan yang agak kurang diet, keperluan dia tu, dia jadi pengeluaran kurang lah, lebih kurang dalam 60%. Jadi benda ni akan efek lah. Farid, sekarang ni popular orang bagi bokashi. Kemudian ada kalau kita sembang-sembang dengan kawan-kawan peternak yang lain, dia tukar, dia downgrade dedak dia. Dulu pakai gold coin, sekarang pakai jenama Hongli, jenama PAJ. Ada yang buat makanan sendiri tanpa memasukkan aditif, amino acid. Maknanya kualiti makanan dia tu berkurang. Apa pandangan Farid dengan golongan yang yang geng-geng peternak yang macam ni? Adakah Farid rasa satu yang tindakan yang bijak? Ini soalan kena jawab secara memang kena jawab ni lah. Okay, saya tak ada masalah pun sebenarnya kalau kita nak guna. Sebab apa, masing-masing ada pandangan masing-masing. Saya punya secara peribadi saya akan maintainkan apa yang saya pakai, cuma kita olah sikit lah macam tu. Cuma kita macam saya sendiri, saya pengguna dedak komersial. Sebab apa saya tak boleh guna dedak, saya tak guna atau dedak bokashi atau buat sendiri ke apa kan. Sebab apa, saya ada beberapa kekangan untuk kita pakai selain daripada dedak komersial. Okay, rasanya pendekatan rezeki Toibah hampir samalah dengan semua unggas. Walaupun kos harga dedak naik, tapi kita punya prinsip kat sini, kalau kita nak sesuatu yang terbaik daripada ayam kita, daripada ternakan kita kena beri yang terbaik dulu dekat ternakan kita. Kalau kat semua unggas tadi kita akan kekal lah dengan dedak-dedak yang terbukti bagi performance yang terbaik dekat ternakan. Sebab kita yakin bila kita bagi sesuatu yang terbaik dekat ternakan, baru ternakan tadi akan beri pulangan yang terbaik juga dekat kita. Dan dari satu, mungkin kita jimat dari segi masa,
dari segi research, banyak yang kita nampak, banyak kawan-kawan kita ambil masa yang panjang untuk mencuba sesuatu. Dia cuba satu formula, kemudian kemudian dia try dekat tenakan dia, kemudian menjadi dia buat, kemudian dia olah pula, lepas tu tak jadi. Jadi dekat semua orang mungkin kita tak cukup masa, jadi kita ambil je yang apa yang dah terbukti. Jadi Rezeki Toibah pun ambil pendekatan yang betul. yang lebih kurang sama lah, maknanya teruskan guna dedak komersial jadi. Tapi andai kata harga melambung lagi, sekarang dah naik 20%, andai kata dalam masa 2 bulan 3 bulan nanti naik lagi 20%, apa tindakan Rezeki Toibah? Adakah akan bertukar dedak mencari alternatif yang baru, ataupun ambil solusi sebab kos dah meningkat, jadi harga jualan anak ayam ke, hasil jualan ayam untuk pedaging jadi pun perlu dinaikkan. Jadi apa solusi atau pendekatan yang Rezeki Toibah akan ambil? Itulah, memang kita, kalau bagi saya lah, kalau harga akan naik 20, contoh kita naik 20% lagi kan, memang harga anak ayam akan terpaksa naik sikit lah. And then dalam masa yang sama, kalau saya punya pandangan, pendapat lah, lebih baik kita menjaga kita punya mortality daripada kita jaga nak research, nak buat tu, nak buat ni. Boleh buat, tapi berbalik pada kita punya tujuan menternak tadi tu. Kalau kita fokus nak buat feed, kita buat makanan, and then kita dapatkan sampai kalau kita nak menternak, sambil tu nak buat makanan, sambil tu nak buat research, bagi saya tu bukan satu pelaburan yang kecil lah. Melainkan kalau kita betul-betul kukuh, sebab apa, kita pun dalam industri, bukan industri lah, tak ada industri yang peternak kecil dan sederhana kan. Okey, maksud dia kita kena fokus lah. Kalau saya boleh rumuskan, kita kena fokus. Apa betul. bahagian yang kita nak utamakan? Kalau kita nak menternak untuk pedaging, kita fokus untuk pedaging. Kalau kita nak buat anak, kita fokus sebagai breeder. Tapi kalau kita memang nak hasilkan makanan ternakan, kita fokus pada makanan ternakan, sebab kita kekurangan resources untuk buat banyak benda dalam waktu yang sama. Betul kan macam tu? Betul. Kita pun rasanya inilah apa yang sesetengah orang bila dia buat ternakan, dia tak tahu apa sebenarnya yang dia nak buat. Jadi dia buat semua benda, hasilnya tak fokus. Jadi mungkin itu boleh jadi kunci kejayaan. Itu mungkin jawapan kepada soalan Abang Ismail tanya tadi tu, macam mana Farid boleh terus bertahan. Jadi Farid fokus dengan mengeluarkan anak ayam, jadi breeder saja. Betul. Yalah. Memang jadi, kita tak terkejar. Saya tak terkejar kalau saya nak buat makanan sendiri, saya nak buat pedaging, and then buat masa ni saya memang tak terkejar lah untuk buat semua section tu. Tapi kalau kita fikir secara logik kan, andai katalah ini kita sembang-sembang andai kata kita tengok harga makanan sekarang mahal, harga dedak mahal, kemudian kita beralih, kita nak buat dedak kita sendiri yang boleh turunkan kos. Saya rasa kalau kita mampu buat macam tu, kita boleh hasilkan makanan yang lebih murah. Kenapa tak syarikat komersial tadi pun boleh keluarkan yang murah, sedangkan dia orang masih lagi ada pakar-pakar dalam tu, dia boleh beli bahan mentah dalam bak, dalam kuantiti yang banyak. Kita bukan cerita pasal satu lori, satu trailer, mereka import direct berkapal-kapal sebulan. Sebetulnya harga dia akan jauh lebih murah.
Jadi secara logik kalau kita fikirkan, makanan ternakan dah mahal. Jadi solusi dia kita buat sendiri. Jadi nampak ada konflik lah. Kalau betul boleh buat sendiri lebih murah, pasti syarikat penghilang tadi pun dah boleh hasilkan yang lebih murah. Boleh ke kita rumuskan macam tu? Boleh juga. Sebab apa? Saya rasa mungkin dia orang tak boleh nak jual murah sebab dia orang nak kekalkan kualiti lah. Bila dia nak kekalkan kualiti, dia terpaksa naikkan harga. Kalau bagi saya lah. Mungkin dia nak maintainkan protein dia, contoh 21%. Bila dia buat, dia kira-kira and then dia terpaksa jual dalam kos dia, jualan dia terpaksa jual RM2 seposen ke RM2 20 sekilo. Untuk mengekalkan tu. Mungkin kalau 20 atau 19% protein dia boleh jual RM2. 21% mungkin dia boleh jual RM2.20. Saya rasa dia orang pun terkesan juga dengan isu-isu kenaikan harga. Okay Farid, terima kasih sebab masih bersama dengan Semua Unggas. Kita dah sembang cabaran PKP pertama, kemudian cabaran PKP ketiga, hasil jualan turun, kemudian diburukkan lagi dengan kenaikan harga dedak. Dan Farid, terima kasih sebab berkongsi dengan semua viewer berapa banyak production yang dihasilkan sebulan. Jadi sebagai penutup lah, mungkin Farid boleh cerita apa harapan Farid yang Farid harapkan. Satu, dekat situasi ni bila akan pulih contoh dia, kemudian apa harapan yang mungkin Farid boleh lontarkan kepada rakan-rakan yang seperjuangan, rakan-rakan peternak seperjuangan. Itulah. Saya berharap sangatlah pandemik ni berakhir dengan cepat lah, supaya kita punya ekonomi kembali stabil dan baik. And then kita harap kepada peternak-peternak tu supaya lebih cekal lah, lebih. Kalau saya cakap macam apa yang Jack Ma selalu tulis dalam buku dia lah, hari ni susah, esok akan lagi susah, tapi lusa akan ada banyak keuntungan. Tapi kebanyakan orang tak boleh survive sampai hari lusa, esok dia dah kalah. Jadi siapa yang boleh survive hari ni yang susah ni dan boleh survive esok yang lagi susah, insyaAllah dia akan mendapat banyak ganjaran pada hari lusa tu nanti. Jadi sebagai perakhiran, saya Semua Unggas ucap terima kasih sekali lagi kepada saudara Farid yang sudi berkongsi dengan Sumber Unggas, dengan viewer-viewer semua. Benda ni bukan ini kali pertama lah kita bersiaran, dan Semua Unggas pun kita syarikat peternakan, kita supply makanan ayam, ternak, vitamin. Kita bukan dalam kategori communication. Jadi jadi live Zoom, IT punya benda ni sebenarnya benda baru. Tapi kita cuba. Jadi kita minta maaf banyak-banyak sebab ada berlaku banyak gangguan. InsyaAllah kita akan buat benda ni secara berkala. Minggu depan insyaAllah kita akan bersiaran bersama saudara Yazid. Introduction sikit lah. Saudara Yazid dia menternak ayam kampung Mardi atau sekarang ayam kampung Saga. Reban dia berkapasiti 20,000 ekor induk ayam kampung Saga. Jadi minggu depan kita akan berkongsi macam mana cabaran yang dihadapi oleh saudara Yazid, dan dia akan spesifik cerita bagaimana bila menternak skala besar ni, penyakit akan jadi satu isu utama. Jadi dia akan berkongsi macam mana cara dia mencegah penyakit supaya penyakit ni tak menjadikan satu kerugian yang besar kepada perusahaan dia. Jadi stay tune, follow, like Facebook Semua Unggas, kemudian Rezeki Toiba pun ada Facebook, ada YouTube channel,
Mungkin ini cara kita merapatkan lah antara hubungan antara peternak-peternak kita. Bila kita ada teamwork, insyaAllah kita boleh menghadapi cabaran-cabaran ni bersama-sama. Sekian, Farid ada last word yang nak sampaikan sebelum kita akhiri sesi kita petang ni. Silakan. Alright, akhir sekali saya nak minta maaf lah kalau ada yang saya tersalah cakap atau yang boleh membuat orang terasa hati ke apa. Saya memang minta maaf banyak-banyak. Itulah keduanya, terima kasihlah kepada kita punya penganjur Cik Anas and team Sumber Unggas sebab sudi invite saya untuk sesi live ni. Saya pun pertama kali dalam sesi live ni. Sebelum ni tak pernah. Benda baru lah, satu benda baru yang peternak lain boleh cuba buat untuk waktu ni lah, untuk menguatkan kita punya marketing. Itulah, untuk lebih orang kenali supaya boleh dapat ada punya dia punya kebaikan dia lah. InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada minat. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.